anak saya tu pernah dikurung dalam kandang anjing. I pernah kena ugut. Dia kata kalau you tak taat dengan this person, you akan gila atau mati. Oh, ya, betul. Hubungan intim dengan apa yang korang buat dengan isteri atau suami, kena report benda tu? Yes. No way. Yes. Ya. Diorang memang spray bukan pada diri je. Nak hidang makanan untuk kafe dan sebagainya. No. Yes. They spray this at the bakery? Ya. Yes. Macam mana diorang boleh, macam mana pihak jemaah ni boleh halang seorang suami untuk jumpa the isteri? Okey. Atas dasar apa? Okey, masa saya cerita pada awal kan, daripada Sarawak tu, sebenarnya saya tak berapa, sebenarnya tak seronok lah kita apabila kalau kita nak pergi bertemu dengan isteri, dengan anak-anak, kita kena minta izin. Lepas tu kita dijadualkan. Jadi sebab itu waktu tu saya di Sarawak, kemudian saya lari daripada Sarawak tu bersama isteri. Isteri waktu tu pun dia menerima juga, lari ke Semenanjung. Kemudian tu ayah saya dengan dua orang ahli jemaah tu ambil saya dengan isteri saya. Saya bawa balik kembali pada jemaah lah. Kemudian saya kena Dekat Sarawak? Dekat Semenanjung dah. Okay. Lepas tu saya dibawa ke Tioman dan isteri saya ke Perak. When you say diorang bawa you ke Tioman and your wife to Perak, they Yeah. separate you, Ya, betul. diorang letak barang kat you, paksa masuk kereta ke macam mana? When you say bawa ni, apa cara diorang paksa separate you guys and then bawa sini, satu kat Tioman, satu lagi kat Perak? Macam mana tu boleh berlaku? Kita kena terima sebab pertamanya anak saya ada dekat Sarawak juga, kat Kuching. Okay. Saya waktu tu kat Miri lah. Jadi untuk dapatkan isteri saya, anak saya balik tu ke pangkuan saya kena ikut macam tu jugalah. Diorang ugut ke apa? Ugut lah. Diorang ugut. Diorang ugut apa? Kalau you tak ikut arahan diorang, apa akan berlaku? Anak-anak tu boleh tak dapat balik lah. Kemudian Melalui WhatsApp ke, phone call ke? dia beritahu dekat situ juga. Tu. So kalau tak ikut arahan diorang, Kemudian korang tak akan jumpa anak? ya, betul. Okay, go on. Lepas tu saya kat Tioman. Tu saya dihukum. Selama saya kat situ setahun dekat Tioman tu. Lebih tak sampai setahun lah, 10 bulan lebih kurang macam tu. Selama kat sana, selama 3 bulan tu saya dihukum. Saya tak boleh cakap dengan siapa-siapa selama 3 bulan. Dan berjalan tu lebih kurang dekat sini sampai depan tu. Contoh sini dekat TIS tu. Selama 3 bulan saya dibenarkan. Sebab tu saya terpaksa ikut lah. Dan juga Bunyi dia macam penjara ni. ya, betul. Dekat Tioman tu apa? Rumah ke? Dia Tempat apa? Ada bangunan tempat orang letak orang lain ke? Oh, apa motif pergi Tioman? itu tempat orang kuarantin. Diorang letakkan itu sebagai kuarantin lah. They call it quarantine. Ya, betul. Berapa time tempat quarantine kat Tioman ni? Berapa ramai? Lebih kurang dalam 20 orang, 20 lebih gitulah. Yang lain-lain ni dapat masuk sebab apa? Atau hukuman-hukuman diorang sendiri lah yang jemaah letak kat situ. Hukuman-hukuman. Ya. So jemaah ni ada dia punya law sendiri. Dia buat law sendiri lah, macam tu lah. Macam mana ramai orang boleh, bukan cakap buta-buta ikut law diorang? Dia sebab faktornya taksub lah. Taksub pada pemimpin diorang tu. Okay. Saya sebenarnya nak keluar lama dah, nak bawa isteri dan anak saya kembali pada normal. Tetapi ayah dia dan keluarga dia sangat kuat kat dalam tu. Dia sangat kuat. Jadi saya terpaksa pelan-pelan berni. Tapi akhirnya saya kalah jugalah sebab apabila diorang dapat bawa lari. Lepas tu isteri dengan anak saya dah dibawa lari ke Perak. Dan saya pun tak tahu dah kat mana sekarang. Dan sempat juga diorang dah brainwash dia. Wait, until now, sampai sekarang? Ya, dan sekarang dah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dah saya tak jumpa isteri dengan anak saya tu. Dari segi surat masih kahwin? Masih. Tapi dah 3 tahun tak jumpa isteri? Ya, betul. Ya betul bro. Ya, betul. So sekarang ni apa cara nak fight jumpa isteri ni? Saya dah, dan dia dah filekan ke mahkamah. File apa? Fasak kat saya. Tapi sebelum tu saya dah buat report lah berkaitan kehilangan dia dan sebagainya. Tapi dia tulis bahagian fasak tu
sebenarnya kira rekaan dia orang lah kan. Setelah isteri saya tu dengan anak saya tu dah di brainwash. Macam tu. Jadi dia buat benda tu untuk ugut saya untuk kembali balik kepada jemaah tu. Tapi saya tak nak lah kan. Still sampai sekarang saya masih fight lah. Saya masih fight. Nabila, right? Yeah. Nabila, you have a similar story? Apa yang berlaku? Actually lebih kurang, but lebih kurang cerita dia, but not in, sebab kita perempuan kan. Sure. Sebab I'm not tak kena separate in force way. It's just like diorang gunakan alasan kita nak didik suami tu untuk ikut jemaah, so you have to be in Gicing, in Sepang lah. And then waktu tu I'm pregnant, nombor 5, and then I insist untuk balik Penang waktu tu. Cakap nak balik Penang juga. And I bring all my kids balik Penang. Berapa anak? Waktu tu mengandung anak kelima dengan 4 orang lah yang waktu. And then for Nabila, you were apa? Nabila memang dah dalam jemaah time kahwin ke macam mana? Tak, sebelum kahwin lagi. Since I was 4, around that age. Sebab my parents pun dalam jemaah juga. Oh wow, so most of you guys memang mak bapak memang dah dalam jemaah. Kalau saya tak. Your wife punya. Ya, wife. I see. So when your case, what happened? Apa yang berlaku? Okay, cerita pada awal lah. I was 17 and I kena kahwin secara paksa. Tak diberitahu pada wali pun. Means my parents semua tak tahu. Really? Ya, Kahwin dekat mana? dekat Pocan, Kedah. Dengan satu ahli jemaah. Yes, diorang kahwinkan atas sebab waktu tu diorang gunakan alasan I berkawan dengan lelaki, which I'm not. And what I tahu selepas daripada dah kahwin lama gitu, dan one of my friend cakap sebenarnya kau kena kahwin is because of your mouth. You just cannot shut. Sebab apa pun yang diorang buat, I akan tanya asal kena buat macam ni, asal kena yakin macam gini. Sebab diorang always claim as Abuya is pemilik zaman. And I always say, macam mana dia boleh jadi pemilik zaman I always ask that questions lah. Itu yang diorang macam trigger or something. Diorang suruh I kahwin. After kahwin, after a week nikah tu, I dah kena pukul. And I called them, I ask for help. And diorang cakap, sabar je lah, tu kan suami. Your ex-husband lah. Yeah. Pukul you after marriage. Yeah. And is that his first wife? First wife dia dah cerai lama dah. So okay, faham. You were the new wife lah. Yeah. And dia ahli jemaah. Dia tak ikut total, tapi bapak dia. Kira bapak dia ni lebih pada macam side income untuk jemaah lah. So tapi dari segi documentation, Ya. memang sah that you are married to this man? Sah, tapi atas dasar penipuan lah. Sebab dia orang kata because yang ada dalam jemaah is my adopted parents. So dia orang cakap I didn't know my ibu bapa kandung, which actually I know them. So what happened to you? What was your, macam mana Nabila dapat keluar dari jemaah? After bersalin anak kelima, diorang try to contact me. I ignore all calls, I ignore everything. Even macam bapa mertua keep on cakap balik pada jemaah. And he actually tried to tarik anak masuk which rumah amal kan. And they claim as rumah anak yatim. And when they ask the kids have to answer that they have no parents. Dah tak ada ibu bapa. Rumah ni dekat mana? Rumah tu dekat Penang juga, dekat Bukit Mertajam. Tak apa, jemaah tak dibenarkan untuk mak bapak jaga didik anak. Ya, sebab kami pun bila dah contoh dah kahwin kan, diorang akan letakkan dekat asrama. Macam orang dewasa ni kan, lelaki asrama lelaki, perempuan asrama perempuan. Apabila nak transit, diorang akan jadualkan. Kalau nak jumpa anak pun kena minta izin dekat rumah amal tu. Seperti saya cakap tadi tu, rumah amal tu memang sangat daif lah. Memang teruk lah dengan tidur dekat lantai dan sebagainya kan. Pernah anak saya tu pernah dikurung dalam kandang anjing. What? Dalam bekas kandang anjing tu. Dekat mana? Dekat Sarawak tu lah. Waktu tu saya nak beli barang lah untuk anak saya kan. Secara diorang minta boleh beli tapi kena senyap lah kan. Sebab takutkan tu ayah dia datang kan.
Saya pun nak bagi dan sebagainya. Anak saya tengah dalam keadaan tak berseruar, tengah menangis kat tepi bucu tu. Lepas tu budak-budak tu ramai-ramai, Cik Adam, tadi Fuad dia nangis-nangis sebab dia terkencing. Lepas tu Ustaz Ukti kurung dia dalam kandang tu. Saya tengok kandang tu, ni kandang bekas kandang anjing kan. Saya sedih lah benda tu kan, tapi saya tak nak saya punya kemarahan tu, akhirnya saya bagi budak-budak tu, saya terus gerak. Dan keadaan saya sedih lah benda tu kan. You didn't want to check? You tak nak check kalau what happened to your son? Bila saya buat macam tu, katakanlah saya nak ni, memang payah sebab di antaranya isteri saya, ayah ada, mak ayah ada orang kuat dalam jemaah tu. Apabila saya nak buat tindakan, boleh jadi dia boleh nak ugut saya untuk bercerai kan. Kemudian dia bawa lari anak-anak saya pergi luar negara dan sebagainya kan. Jadi saya nak selamatkan keluarga saya. Jadi saya buat pelan-pelan, penuh strategi. Kemudian lepas tu, beberapa bulan lepas tu, anak saya dibaling, dicampak hingga berjahit kepala, 5 jahitan di kepala dan di mulut. Ada laporan medical lah? Laporan polis diorang tak benarkan, tapi gambar semua ada. Tapi baru-baru ni saya ada buat report lah. Ini tahun berapa ni? Ini waktu tu umur dia lebih kurang 4 tahun waktu tu. Ni gambar dia. Uish. What happened? Dia sebab terkencing dan seluar je. So siapa yang buat ni? Penjaga tu lah, penjaga rumah amal tu. Penjaga rumah amal tu buat ni dekat you punya anak? Ya, waktu tu. And there's, oh my goodness. So dah buat laporan polis dah? Baru-baru ni lah, sebab dia dah buat macam tu kan. Saya terpaksa buat lah, sebab dia dah bawa lari anak saya pun semua. And your anak is at rumah amal juga sampai sekarang? Sekarang tak pasti, tapi sebelum saya nak gerak tu memang duduk kat rumah amal lah, dekat area Perak tu. So your mission is to selamatkan your kids. Wow. Then you go Malaysia. I mean, you can censor. I don't know if you want to censor or not. But this is a picture of anak dia umur berapa? Kurang 4 tahun lebih lah. Ada berapa jahitan ni? It's huge. Kepala 5 jahitan. 5 jahitan. Di dalam mulut tu 3 jahitan. Guys, this is a crime against children. This is a crime against children in Malaysia. This is happening dekat rumah Amal. Dekat mana? Dekat Sarawak. Yang dekat KL ni, yang tadi list tu semua rumah Amal KL yang fake juga Yeah. That's ridiculous. You know how much budget that's given out to rumah Amal every year? I don't know. It's in the millions. Yeah. It's in the millions. I know the numbers. You can ask Jakim for the numbers. Ramai je rumah amal, rumah tafiz yang terima banyak bantuan dari banyak pihak setiap tahun. Millions. Tapi macam ni ke keadaan yang diorang jaga anak-anak orang? Yeah. And siapa ketua jemaah ni bro? We will censor the name. Tapi sebenarnya siapa yang ketua? And adakah bro rasa ketua memang tahu semua ni ke? Atau dia orang sangat tahulah. Lepas tu dia akan tutup. Dia akan cuba tutup. Dia kata inilah anak pejuang, dia kena susah, kaki-kaki kena berkudis, tangan-tangan kena berkudis. Who said that? Orang kepimpinan dia orang lah. Orang atasan. Jadi sebenarnya kita sebagai ayah, kita mestilah nakkan anak kita duduk dalam keadaan elok, duduk tempat yang selesa kan. Selepas tu bahkan diorang tak sekolahkan pun anak-anak tu. Itu yang paling saya paling tekankan dalam tu lah kan. Hingga handphone saya diambil waktu tu dan dirampas kan. Banyak benda-benda tu, gambar-gambar yang saya kena simpan kan, akhirnya diorang rampas. Diorang tahu benda tu barang bukti kan. Dan diorang akhirnya tak benarkan saya pakai handphone. Waktu tu diorang ugut tak boleh bertemu dengan isteri. Waktu tu saya kena pindah ke tempat lain. Macam tu lah. To selamatkan your family. Yeah. Tapi ni adalah Nabila. You are satu contoh yang berjaya keluar dari jemaah. Then you have all your kids? I have all my kids. So how did you berjaya dapat keluar semua anak-anak? Actually there's a fight between me and my husband waktu tu. Okay. And Dekat mana? di Penang. Penang, okay. So I make a report police semua. And my mum seek help from Puan Munadin. And dia punya crew lah, dia punya team yang selamatkan I from that house. This is an NGO, right? Yeah. NGO apa tu? Munadin.
Mudadin, okay. So Dia- Mudadin ni terja rumah tu. No, her team. Okay, her team terja. Because she's in Shah Alam. Okay. Lepas tu dia minta tolong orang kat Pulau Pinang untuk selamatkan kita orang. And I say I want to bring all my kids. So datanglah 2 kereta and we immediately lah. Malam tu juga keluar and the next day kita orang duduk kat safe house. Then he was caught because of violence. Benda tu pun ada kat Google. Oh, benda ni pernah viral. Yes. What, your ex-husband was violent towards you Yeah, dengan and my anak-anak. kids. Yeah, sebab dia pukul anak tu sampai ke tahap muntah darah. Koyak kepala. Ush. Bekas hanger kat badan. Semua ada. So waktu tu memang semua tu kita bagi kat polis lah. Apa gambar, apa. Every time anything happens to my kids, I akan ambil gambar, I send out to my family. Lepas tu in my phone I delete. I just, bila kita nak bawa report polis, I just siapa lagi yang ada gambar tu, just give it to me right now. Lepas tu diorang hantar. So I just like hantar kat polis. Agak-agak berapa ramai orang macam jemaah sekarang? Lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Macam ada keluar ke? Oh, Tak ya. yang nak keluar? Yang nak ramai sebenarnya. Berapa? Roughly anggaran. Rasa-rasa remaja-remaja tu lagi-lagi umur 18 ke 30 tu ramai. Yang dah kahwin, yang nak keluar dengan Yang dah kahwin pun sama juga, yang remaja pun sama juga. Tapi diorang, masalah diorang di antaranya, diorang tak bergaji. Kemudian bila dia nak keluar tu, dia nak mulakan hidup baru tu dalam keadaan yang, apatah lagi kalau dia berkeluarga dan sebagainya kan. Macam saya keluar waktu tu, memang 1 sen tak ada dekat dalam tu. Alhamdulillah waktu tu ada BRIM waktu tu kan, ada bantuan tu. Itulah permulaan saya berniaga. Okay. Penyediaan tapak untuk fight diorang dan sebagainya. Waktu tu lah. Can you share a little bit? I mean the last podcast we heard a little bit tentang practice yang pelik yang dalam jemaah ni. Nabila ada cerita juga. Dah start gelak dah. Ada cerita sikit. Boleh. Boleh. Banyak. Ada orang komen yang kata ni semua fitnah lah. Mana ada masak dengan apa? Spray dengan apa? Ayah buaya, Memang janggut. Saya ada gambar. Ada. Saya ada gambar dia. Kalau gambar nak, apa? Gambar-gambar tu lah. Sekejap Gambar apa? Gambar air berkat tu. Lepas tu janggut. No way bro. Misai. Sapu tangan. Gambar dalam kedai ke mana? Dalam kedai? Okay. Ini cara ritual diorang nak ambil berkat. Diorang cium. Lepas tu diorang minum. Benda semua lah. Boleh scroll ke sini. Alright. Cerita sikit. Okay. Contohnya kan, diorang akan spray-spray tu semua diorang akan gunakan untuk kegunaan diorang. Okay, ni air apa tu? Tu air spray-spray tu lah diorang Apa air apa? Air asin. air janggut, air rambut. Confirm. Kita tak tahulah kita sebab Tapi dia orang cakap lah dia orang claim as that. dia orang kata ni air janggut abu ya. Yes. Okay. Tapi ada gambar janggut tu pun semua. Tapi saya boleh DNA kot benda tu. Boleh je pakai janggut tak sama. ada gambar ni. Ada gambar janggut. Okay. Boleh scroll lagi. Okay. Lagi. So wait, explain to me about this practice. Tengok nampak banyak gambar budak-budak yang tengah cium air tu. Apa dia orang tengah buat apa? Dia tengah ambil berkat tu. Kiranya dia niatkan, dia panggil kepada pimpinan tu, peratasan tuan contohnya tuan tu lah kan. Okay. Si Malaon tu tolong ampun taubat dengan kami, angkat hijab kami, apa-apa sekali ada orang niatkan. Hatta dia orang dalam sembahyang pun sekali sebelum tu dia orang kena panggil nama tuan-tuan tu tau. PZ dia orang lah kan, pengarah zon. Setiap tu dan juga pimpinan paling atasan dalam jemaah tu. Tu antara perkara wajib. Juga hantar power tu panggil macam wirid lah. Tu lah. Ni apa ni? Oh shoot. Dia tak janggut? Yes. Janggut bulu. Dia orang letak bulu ni kat apa ni? Ni apa? Dalam tu lah. Kira itu macam azimat lah. Kita boleh cium benda tu. Mungkin boleh terlepas daripada dosa ke, tak tahu lah kan. This is the janggut of pimpinan atasan. So they put it there. Yes. Malaysia, I don't know. Should we censor or no need? Censor good. Tak payah. Tak censor ni okay good. Janggut je. Tu air yang diorang bagi-bagilah untuk kepada ahli-ahli staff dia. I wish we had an ustaz here. I mean, this is
Ustaz ni AJK Masjid ni bukan syirik ke AJK Masjid? Syirik ke? This is borderline syirik, right? Itu Semua orang practice buat benda ni. Ya, betul. So tak ada siapa boleh nafikan lah. No, nobody. Nabila pun cakap benda ni wujud. Wujud. Dia kuku ada. Janggut, misai. Kuku ada. Dan juga diorang memang spray bukan pada diri je, pada contoh dengan nak hidang makanan untuk kafe dan sebagainya. Yes. Spray this at the bakery. Ya. Yes. Macam nak buat cakes. Adonan tu ada. Oh no. Yeah. No. We don't say no names. But confirm kalau kita pergi nama kena saman dah sampai dah. Tapi bukti semua ada. Bukti semua ada.